Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Agak lama juga cikgu tak upload video kan. Okey, untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk Geografi tingkatan 3 iaitu bab 9, sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Tapi video kali ini agak special di mana pelajar-pelajar cikgu akan menerangkan secara terperinci berkaitan tajuk ini. Jom kita saksikan. Yes! It's time to learn geography. Assalamualaikum. Nama saya Faid. Saya dari kelas 301. Semua yang menonton video ini sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Okey, seperti yang semua orang tahu, nama saya ialah Alisa daripada kelas. Hari ini saya akan sembang tentang geografi iaitu taburan sumber semula jadi di dunia. Jom kita lanjut ke pembahasan. Okey, jangan lupa buku teks tingkatan 3 Geografi. Jadi saya akan terangkan apakah itu sumber tenaga. Okey. Sumber tenaga ialah bahan asas yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu tenaga. Sumber tenaga kita terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga bahan bakar dan sumber tenaga alternatif. Apakah itu sumber tenaga bahan bakar? Okey, sumber tenaga bahan bakar ni sama seperti sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya kita ada petroleum, gas asli dan arang batu. So, apa pula maksud sumber tenaga alternatif? Sumber tenaga alternatif ni maksud sama seperti sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya kita ada air, kita ada ombak, kita ada suria, kita ada biomass dan sebagainya. Punca krisis dia sebab sumber tidak boleh diperbaharui. Sumber yang punca krisisnya bukan yang okey, sumber semula jadi ini dia ada dua. Boleh diperbaharui ataupun tidak. Yang kat punca Pada masalah hari ini, saya akan bahaskan satu subtopik yang bertajuk krisis sumber semula jadi dunia. Okey, sebelum itu saya nak tanya satu benda. Apakah itu krisis? Okey, krisis itu bermaksud keadaan yang tegang dalam politik. Krisis sumber semula jadi terbahagi kepada 4. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, alam sekitar. Dan yang keempat, masyarakat. Kenapakah krisis sumber semula jadi disebabkan oleh ekonomi? Okey, antaranya disebabkan aktiviti dan pertumbuhan ekonomi merosot. Yang kedua pula disebabkan oleh pendapatan pengimport dan pengeksport sumber yang tidak menentu. Yang ketiga disebabkan oleh kenaikan harga sumber petroleum dan gas asli. Kenapa politik Okey, antaranya disebabkan oleh konflik sesuatu wilayah untuk merebut satu wilayah yang kaya dengan sumber. Okey, yang kedua disebabkan oleh tekanan politik ke atas negara yang menggunakan sumber. Okey, yang ketiga disebabkan oleh konflik politik dalam negara akibat krisis ekonomi domestik. Kita pergi kepada krisis yang ketiga iaitu alam sekitar. Krisis sumber semula jadi dunia alam sekitar disebabkan oleh pencemaran alam sekitar. Contohnya air, darat dan udara. Akibat penerokaan sumber dan tumpahan minyak di laut. Okey, yang kedua disebabkan kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Yang ketiga pula disebabkan ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem.
Okey, kita pergi kepada krisis yang keempat, iaitu masyarakat. Okey, antara krisis sumber semula jadi dunia masyarakat ialah peningkatan kadar kemiskinan akibat pendapatan yang rendah, yang kedua pemberhentian kerja, dan yang ketiga kos sara hidup yang tinggi. Selain itu, wujud masalah sosial dan jenayah seperti pengangguran, kebuluran, kemiskinan dan amalan rasuah. Dan akhir sekali, peningkatan kadar kebuluran. Okey, terdapat pelbagai bentuk kerjasama yang dapat diterjemahkan daripada kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, apa yang saya pelajari dalam subtopik ini ialah 6 jenis bentuk, iaitu kerjasama hubungan dua hala, kerjasama pelbagai hala, kerjasama serantau, kerjasama kumpulan negara, kerjasama sedunia dan akhir sekali kerjasama segitiga pertumbuhan. Contoh pertama ialah pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun dikenali sebagai Association of Southeast Asian Nations. Kerjasama ekonomi serantau ini telah ditubuhkan pada tahun 1967 yang telah dianggotai oleh 10 buah negara, iaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Kemboja, Filipina, Brunei, Laos. Kerjasama ini sangat digalakkan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pelancongan dan penyelidikan dan juga pembangunan. Contoh kedua ialah IMF ataupun Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Kerjasama Segitiga Pertumbuhan IMSGP ditubuhkan pada tahun 1992 yang meliputi kawasan Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Wilayah Riau, Johor, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan dan Singapura. Kerjasama ini digalakkan dalam bidang ekonomi seperti pelaburan, perindustrian, perdagangan, perikanan, pertanian dan juga pelancongan. Okey. Contoh terakhir yang saya akan berikan ialah Pertubuhan Perdagangan Dunia ataupun World Trade Organization. Okey. Terdapat lebih banyak contoh kerjasama ekonomi antarabangsa dan anda boleh merujuk daripada buku teks Geografi tingkatan 3 muka surat 124 dan 155. Kerjasama sedunia ini ditubuhkan pada tahun 1995 yang melibatkan 164 buah negara. Mereka ini mengendalikan perdagangan global yang berfungsi sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan antara anggota dan menyokong keperluan negara-negara sedang membangun. Hari ini saya akan membincangkan tentang geografi tingkatan 3 bab 9, iaitu sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Subtopik yang saya dapat ialah 9.4, iaitu kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Sebelum itu, mengapa kerjasama ekonomi antarabangsa diwujudkan? Ia diwujudkan atas dasar ingin membantu sesama negara dalam bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi antarabangsa menjadi pemancing kepada hubungan perdagangan antara negara. Selain itu, ia juga menjadi penggerak kemajuan ekonomi negara. Hubungan ekonomi antara negara wajib dijalinkan untuk pembangunan negara dan juga memenuhi keperluan masyarakat. Mari kita sama-sama melihat peta minda bagi subtopik ini. Yang pertama, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi buruh asing. Mampu memudahkan kemasukan tenaga buruh asing dari sesebuah negara ke negara lain untuk menampung keperluan tenaga buruh dalam pelbagai sektor. Tenaga buruh profesional kebanyakannya berasal dari negara maju, manakala tenaga buruh yang kurang mahir kebanyakannya berasal dari negara membangun. Kedua, kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi pemindahan teknologi. Menggalakkan pemindahan teknologi terutamanya antara negara maju dengan negara membangun melalui beberapa cara seperti pembelian terus barangan modal, pembelian equity,
perjanjian pelesenan, peraturan paten dan cap dagang dan aliran sumber manusia. Yang ketiga, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi hubungan perdagangan. Membuka peluang antara negara untuk menjalinkan hubungan perdagangan serta mendapat keistimewaan. Ministry of International Trade and Industry (MITI) dan Malaysia External Trade Development Corporation (METRADE) adalah agensi yang menguruskan perdagangan di Malaysia. Seterusnya, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi pasaran. Membolehkan negara-negara yang bekerjasama untuk meluaskan pasaran ekspor barangan keluaran negara masing-masing. Contohnya, Rusia mengekspor arang batu ke negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, China dan Turki. Yang kelima, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi pelabuhan. Menggalakkan pelaburan dalam negara untuk dijadikan modal bagi memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Terdapat dua jenis pelaburan iaitu pelaburan equity dan pelaburan langsung asing ataupun Foreign Direct Investment (FDI). FDI melibatkan pembukaan operasi syarikat asing seperti syarikat kereta, telekomunikasi serta barangan elektrik dan elektronik di Malaysia. Seperti contoh, Jepun, China dan Singapura melabur di Malaysia dalam sektor elektrik dan elektronik, besi dan keluli, minyak dan gas serta sektor perkhidmatan. Akhir sekali, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dari segi bahan mentah. Membolehkan sesebuah negara memperoleh bekalan bahan mentah dari rakan dagang untuk kegunaan domestik dan industri melalui import. Contohnya, Meksiko dan Kanada merupakan antara negara utama yang mengimport gas asli dari Amerika Syarikat. China juga mengimport petroleum mentah dari beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Oman, Iraq dan Rusia. Kesimpulannya, kerjasama ekonomi antara negara amatlah penting kerana dapat mendorong kepada pembangunan negara serta kemajuan negara. Sekian saja daripada saya. Hai. Macam mana? Boleh faham tak apa yang pelajar-pelajar cikgu dah jelaskan tadi? Sedikit sebanyak mereka dah jelaskan tentang bab 9 iaitu sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia, dan mereka juga terangkan tentang taburan semula jadi di dunia, contoh-contoh kerjasama ekonomi di dunia, krisis, dan last sekali adalah kepentingan kerjasama ekonomi di dunia. Cikgu harap you all faham guys. Cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video geografi seterusnya. Okey, sebelum tu, siapa yang belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu guys. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Bye bye.